Kita menyambung lagi bicara kita dalam bab wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Kita berada pada muka surat 84. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Abdullah daripada ayahnya, ia berkata, ketika kaum Ansar melihat penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu saat dia nak wafat ini, Rasulullah memberitahu bahawa aku merasakan bahawa racun yang diletakkan pada makananku oleh seorang perempuan Yahudi seolah-olah memutus-mutuskan urat-urat di dalam perut aku. Nak tanya, nak tengokkan racun tu bisa tak bisa, sahabat makan terus meninggal dunia, kan? Tapi nak buktikan, sehingga perempuan Yahudi itu kata, kalau memang makanan ini telah kuletakkan racun, sekiranya kamu seorang rasul yang benar, diutuskan oleh Allah, bahawa racun tidak boleh memudaratkan kamu. Memang Rasulullah makan tak mudarat, tapi dia punya kesan daripada racun, racun yang dimakan, diletakkan pada kaki kambing yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak makan kaki kambing yang diletak racun itu, maka kaki kambing itu bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ni kaki kambing ni diletak racun." Kan? Kaki kambing itu sendiri yang bercakap dengan Rasulullah. Ini atas mukjizat lah. Adapun para sahabat dimakan tak ada, meninggal dunia kerana racunnya berbisa. Jadi Rasulullah pun melemparkan makanan tu, kaki kambing tu tak dimakan. Jadi walau macam mana pun tersentuh, dia kata, kan, tersentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu sebab jadi dia katakan sehingga aku merasakan racunnya memutus-mutuskan akan urat-urat yang ada di dalam tubuh badanku. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam saat dia sakit pada hayat dia, disebutkan dalam tempoh 14 hari. Dalam tempoh 14 hari Rasulullah ni sakit, kan? Kemudian orang-orang Ansar melihat penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, mereka mengitari masjid. Mereka duduk berkelilingan dengan masjid. Sehingga ada yang tak balik ke rumah, kan? Kerana bimbang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah maknanya sayangnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kesayangan kepada ahli keluarga dia. Jadi dengan sebab itu kita melihat benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi para sahabat ini, mereka ni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Sehingga makna pada saat Rasulullah sakit ni, mereka tak balik rumah. Ada yang duduk tidur di depan masjid. Kerana apa? Kerana mereka bimbang akan kesihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, mereka meninggalkan, melupakan ahli keluarga mereka di rumah. Kerana apa? Kerana mereka cukup prihatin dengan penderitaan kesakitan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas radhiyallahu an, merupakan pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada baginda tentang kaum Ansar yang merasa simpati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dah berkumpul depan masjid, kan? Jadi anak Abbas ni pergi, "Ya Rasulullah, ni orang-orang Ansar ni semuanya duduk dekat masjid, bimbang dengan kesihatan kau," kan? Maka pada waktu itu lalu masuklah Fadl bin Abbas, iaitu anak kepada Al-Abbas, yang memberitahu hal yang sama. Masuk pula anak kepada Al-Abbas memberitahu, "Ya Rasulullah, ni orang Ansar ni duduk bertetangga dengan masjid ini. Kerana apa? Kerana mereka ni risau dengan kesihatan kau."
Memberitahu. Kemudian masuk giliran Ali pula masuk, dan memberitahu hal yang sama kepada baginda. Jadi tuan-tuan, orang lain tak boleh masuk kerana mereka ni tak ada apa hubungan. Jadi yang masuk ni kemananya ialah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apabila dah 3 orang masuk daripada Al-Abbas, kemudian Fadl bin Al-Abbas dan Sayyidina Ali, lantas sambil menghulurkan tangan baginda bersabda, "Peganglah." Lalu mereka memegangnya. Baginda pun bertanya, "Apa yang kalian katakan tadi?" Jadi Rasulullah ni bila dia sakit yang terlalu bersangatan, dia macam tak berapa ingat, kan? Waktu dia dalam keadaan gering ataupun sakit ni, dia dah tak buat apa ingat dah. Mereka menjawab, "Kami khawatir anda akan wafat." Lalu kaum wanita mereka akan menangis menjerit-jerit kerana suami-suami mereka semua berkumpul memenuhi anda. Ini yang diberitahu oleh maknanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau mereka ni beritahu, suami-suami ni tahu bahawa Rasulullah wafat, kalau dia khabarkan kepada ahli keluarga mereka, nasaya Madinah akan jadi huru-hara bukan sebab perang, kerana mereka menangisi akan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta mereka tu bukan maknanya cinta yang dibuat-buat, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kecintaan itu dizahirkan dalam bentuk perbuatan. Memang dilihat mereka ni berkumpul, maknanya bertetangga dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipapah oleh Ali dan Fadl, serta dibimbing, maknanya dipandu oleh Al-Abbas yang berjalan di depan dengan kepala dibalut begitu. Baginda melangkah bertatih-tatih. Itu saat dia gering tu. Rasulullah ni cerita ni, kisah ni tuan-tuan, ia saat sebelum Rasulullah wafat ni. Rasulullah waktu dia sakit ni, sampai kesakitan dia tu Rasulullah terpaksa ikat kepala, kan? Kerana sakit waktu dalam keadaan nak nanzak ni, sakit dia tu sampai Rasulullah terpaksa mengikat kepala dia kerana tak tahan dengan kesakitan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kalau hari ini orang mengatakan bahawa kalau susah-susah lebih baik mati, dia tak tahu mati macam mana, kan? Orang sekarang kata, susah-susah macam ni, baik mati lagi bagus lah. Dia ingat mati senang. Rasulullah SAW dalam saat sakratul maut pun Rasulullah menderita kesakitan. Kalau kita ni yang tak ada ibadat, kita kata mati lebih senang, tak semudah itu yang kita cakap, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Dan daripada sampai berhasil mencapai mimbar dalam keadaan sakit tu, Rasulullah pergi masjid juga, kan? Walaupun dalam keadaan bertatih tu. Allahu akbar. Kita ini tuan-tuan, sebab tu kita cubalah renungkan, kan, keadaan diri kita ni dengan masjid, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dia dengan masjid. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara golongan yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kan, di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Maka salah satunya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. Lelaki yang mana hatinya terpaut dengan masjid. Ini adalah orang yang mendapat perlindungan arasy Allah pada hari yang tak ada perlindungan. Rasulullah tunjuk sendiri bagaimana kehidupan dia dengan masjid. Waktu sakit pun Rasulullah pergi keluar ke masjid, kan? Sebab tu kalau orang ni dia cinta kepada masjid, tuan-tuan, maka kalau berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas datangnya masjid kerana Allah Taala. Sehingga dalam satu riwayat yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mana-mana kalau engkau melihat, sekiranya engkau dapati mana-mana lelaki yang berulang alik ke masjid kerana ibadat kepada Allah,
maka saksikanlah dia merupakan orang yang soleh. Jadi orang yang pergi masjid asar, maghrib, isyak, subuh ke masjid, kalau kita saksikan dia begini tiap-tiap hari sepanjang hidup dia, maka Rasulullah kata saksikanlah ini orang soleh, dia kata. Sampai Rasulullah sebut begitu kan. Maknanya Rasulullah SAW memberikan satu kedudukan bagi orang yang memuliakan masjid ini dan meletakkan masjid dalam diri dia. Sampai begitu sekali tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila Rasulullah ni dalam keadaan sakit keluar ke masjid dan sampai kepada mimbar, di mimbar Rasulullah ni, kalau kita tengok tuan-tuan, mimbar ni ada dua. Mimbar yang hampir dengan raudhah atau depan rumah Rasulullah tu, itulah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Rasulullah tu dekat dengan tiang, tiang Abu Lubabah. Tiang Abu Lubabah ni ialah ketika mana Abu Lubabah diikat, kan? Dia diikat waktu dia ni mencerca Islam dan sebagainya, diikat. Kemudian dia diikat di situlah, sehingga maknanya dia bertaubat dan dia masuk Islam, kan? Di situ ada tiang taubat nama dia. Dan ada tiang Aisyah, ada tiang Abu Lubabah, ada macam-macam kat situ kalau tuan-tuan masuk. Jadi mimbar yang pertama itu, di antara mimbar dengan rumah Rasulullah, itulah raudhah. Yang bawah tempat orang azan itu, walaupun diletakkan kapet yang hijau, dia itu bukan mimbar, dia bukan raudhah. Kan raudhah ni kecil je. Di antara pintu rumah Rasulullah dengan mimbar dia, itulah raudhah, sikit je. Kan? Apa ni, kita tak pernah masuk ke, kita anggap semuanya bawah-bawah tempat orang azan tu pun kita boleh semayang tu, tapi raudhahnya sedikit aja. Kan, beberapa tiang daripada rumah Rasulullah di depan sampai kepada akhir rumah Rasulullah tu. Akhir rumah Rasulullah. Yang apa ni, sofa, tempat sofa tu tak termasuk. Sebab tu dia depan rumah Rasulullah. Orang kata halaman, depan halaman rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawasan raudhah tu sikit je. Dekat situlah yang kita nak berusaha masuk dan berdoa, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Adapun mimbar yang kedua itu ialah mimbar yang dibina oleh zaman kerajaan daulah. Itu tak termasuk, kan? Tak termasuk tu. Nanti kalau tuan-tuan baca dekat mimbar Rasulullah tu, nanti ada pintu gerbang yang dibuat daripada apa tu, perak ke apa tu kan. Dia ada tulis kat situ, kan? Itu semua, itu had-had yang menunjukkan di mana maknanya kawasan di antara mimbar, di antara raudhah, rumah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena faham, bila kita masuk dalam masjid untuk cari raudhah ni, itulah di antara mimbar tu. Kalau kita dapat sembahyang berdoa cukup, kan? Tak perlu nak duduk lama-lama, tuan-tuan, kan? Bagi peluang orang-orang lain masuk, kan? Ada orang kan, dia nak duduk situ lama-lama, tak bagi peluang. Kerana bila kita duduk dapat doa sembahyang 2 rakaat, kita bagi peluang orang lain, Allah Ta'ala akan memperkenankan apa hajat-hajat kita. Tak payah duduk lama-lama dekat situ, bagi peluang orang lain, memudahkan urusan orang, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Jadi senang, kan? Jadi itu dia, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak masuk yang betulnya, ada waktu-waktu yang kita nak masuk dia selesa. Sebenarnya kalau nak masuk selesa ni, kita tunggu selepas isyak, kan? Nak masuk raudhah ni, kita tak berebut-rebut lepas isyak lah. Lepas isyak, sembahyang isyak, terus masuk di kawasan tu. Lepas tu kita akan boleh masuk ke raudhah dengan selesa. Tak payah nak berebut-rebut dengan orang, kan? Orang ni kadang-kadang dia banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut-rebut, bertolak-tolak, sedangkan Rasulullah melihat apa yang dia lakukan. Kerana apa? Rasulullah ni dia hidup, kan? Rasulullah kata aku tidak mati, kan? Jadi kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu an, Imam Malik, tuan-tuan, kan,
ketika mana dia nak baca sesuatu hadis, dia tanya kepada dia sesuatu hadis, dia malu dengan, dia kata, tidak layak aku untuk menjawab apa ni hadis-hadis ini, kerana aku malu dengan pemilik kepada perkataan ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Imam Malik tu dia mengajar jauh, bukan dekat Raudhah, jauh daripada Rasulullah, tapi dia malu, kan? Hari ini orang masuk dalam keadaan yang tidak malu, adabnya tak ada depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau pergi beradablah supaya Rasulullah ni bertemu, bila berjumpa dengan kita, kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyaut dan membalas akan salam kita, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang ramai pun bila melihat Rasulullah ni dia berada di mimbar, kan? Duduk di anak tangga mimbar. Anak tangga mimbar Rasulullah ni tak tinggi. Dia ada 3 mata anak tangga je. Kerana asalnya Rasulullah ni dia berkhutbah, dia tak bermimbar. Dia bersandar kepada sebatang pohon korma, tunggul pohon korma. Maka datang seorang perempuan bertemu Rasulullah, nak bertanyakan sesuatu. Ini nak menunjukkan kepada kita dalil dan hadis, dalil menunjukkan orang perempuan kalau dia ada masalah, dia boleh tanya kepada orang alim terus. Kerana orang perempuan ni datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk buatkan mimbar untuk engkau. Jadi Rasulullah tidak bantah, tak dibuat. Jadi ada 3 mata anak tangga. Dan mimbar Rasulullah, kalau kita ikut sunnah Rasulullah, mimbarnya mesti dia punya tempat masuk lagi pada depan, kan? Kalau ikutkan maknanya mimbar sunnah, ikut sunnah, tempat masuk mesti lagi pada depan, macam ni lah. Dan dia ni tak ada, kan? Dia terbuka supaya bila dia berkhutbah dia dapat dilihat oleh orang. Tu tujuannya. Dan ada dipijak satu mata anak tangga yang kedua, tempat yang ketiga tu tempat dia duduk. Jadi begitu, kan? Dia tak tinggi macam kita tu, tinggi turun pun sayup. Kalau terpijak jubah terguling, jatuh mati terus. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia sebenarnya sunnahnya 3 je. Daripada depan, terbuka depannya. Jadi imam akan naik daripada depan. Itu sunnahnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ketika mana Rasulullah duduk di atas anak tangga yang paling bawah sekali lah, tempat dia berpijak, orang pun datang dan berkumpul di keliling baginda. Kerana apa? Kerana dah berapa hari tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit, Rasulullah tak keluar, kan? Jadi bila Rasulullah keluar, orang pakat ni keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mereka ni rindu, tuan-tuan. Sebab tu orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerinduan mereka luar biasa. Kalau tak jumpa Rasulullah, mereka tak boleh tu. Tu sebabnya para sahabat kalau pergi berdagang, mereka balik je sampai di Madinah, mereka akan letak semua barang-barang, tanpa dihiraukan barang tu hilang ke, unta mereka ikat tak ikat ke, mereka berlari-lari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Kecuali ada seorang sahabat pada waktu tu, ada seorang sahabat, ini nak tunjuk adab. Adabnya macam mana? Lelaki ni daripada ramai-ramai ni, kerana rindu mereka tinggalkan Madinah, mereka dah lama tak jumpa Rasulullah, masuk je di kota Madinah, mereka tinggalkan barang-barang dia, kuda pun tak ikat, unta pun tak ikat, tak tahulah lepas dia pergi jumpa Rasulullah, unta ni dah pergi mana ke. Ada seorang lelaki, dia angkat dulu barang-barang, bawa naik di tempat tinggalnya, untanya diikat, kemudian dia mandi, dia pakai bau-bauan, baru dia temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Tu sebabnya orang kalau datang Madinah, pergi Madinah, sampai je Madinah, jangan sekali-kali adabnya, jangan terus pergi jumpa Rasulullah, kan? Pakai dulu yang cantik-cantik, mandi, bersihkan diri dulu, pakai wangi-wangian, kemudian turun dengan tertib,
pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana lelaki ni tuan-tuan dia datang dalam keadaan dia telah mandi, pakai bauan, bila dia masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi jauh Rasulullah dah panggil dah. Oh, ini satu keistimewaan. Rasulullah bukan begitu, bukan setakat itu je, ajak duduk sebelah dia pula. Allahu akbar. Orang yang lain-lain tadi pakak berlumba-lumba, kan, tak dapat macam tu penghormatan. Kan? Kerana apa? Rasulullah bila dia duduk situ, Rasulullah kata, sesungguhnya kamu telah diberikan oleh Allah Ta'ala dua kebaikan. Dua kemuliaan Allah Ta'ala. Satunya, kamu ni orang yang bertanggungjawab. Ni sifat tanggungjawab kamu ada. Yang keduanya, kamu menjaga akhlak kamu. Ya. Dia kata, ya Rasulullah, adakah benda ni saja aku yang melakukan atau Allah Ta'ala bagi? Rasulullah kata, sesungguhnya sifatnya ada kepada Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu. Jadi tuan-tuan, ini Rasulullah beritahu kat dia, kan? Dia boleh duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kegembiraan yang lebih besar, tuan-tuan, bila orang dapat penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada penghormatan. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni ada maknanya hari ni kalau ada ketua menteri sebelah, dia panggil, mai duduk sebelah saya. Macam mana rasa tuan-tuan? Kan, itu baru ketua dunia, kan. Jadi ini tuan-tuan ketua dunia akhirat, panggil duduk sebelah. Oh, satu kegembiraan yang cukup besar. Orang dapat duduk, diberi penghormatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua confirm orang-orang yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Confirm tuan-tuan, kan. Jadi ni kita nak tengok. Sebab tu bila kita ni bertetamu dengan di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab-adab ini mesti dijaga. Banyak orang tak menjaga adab-adab ni, kan. Mereka datang dengan keadaan pakaian dia tak dijaga betul, badan, kan, semuanya tak dijaga. Bila masuk di halaman rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjerit-jerit suara dengan suara-suara yang tinggi. Allah Ta'ala telah mengingatkan, jangan kamu la tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suara kamu bila Rasulullah ada depan kamu, kan. Tak boleh angkat suara tuan-tuan. Mengangkat suara ketika mana, sama ada Rasulullah masih hidup atau telah meninggal dunia, dia sama hukum dia, sama atau Rasulullah hidup tu. Hari ni orang masuk tuan-tuan, bertemu nak sembahyang di Raudhah, sampai suara tinggi-tinggi. Ingat Rasulullah tak sakit hati ke? Kan? Rasulullah sakit, dua dia sakit. Lepas tu orang masuk tak beradab. Jadi macam mana kalau begitu keadaannya orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin Allah Ta'ala nak memperkenankan doa dia bila dia minta? Sedangkan tempat yang dia masuk tu dah betul lah Raudhah dah. Tapi cara dia bila bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara-perkara yang dia buat menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ada kesempatan, Allah Taala berizin pergi maknanya menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah adab-adabnya. Bagaimana seorang Arab Badui telah datang di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia datang, ya Rasulullah, aku ni berdosa kepada Allah. Tapi aku meletakkan antara engkau dengan untuk minta ampun kepada mintakan ampun bagiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian selepas tu dia pun memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun balik tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dia ziarah, ada seorang bermimpi. Rasulullah datang jumpa dengan dia, bagi tahu kepada orang yang tadi datang menziarah aku tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepadaku dosanya telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini cerita yang kita kena ambil iktibar, bahawa kalau kita betul maknanya datang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun Rasulullah telah wafat, kena caranya kita beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kabulkan doa. Apatah lagi kita duduk tempat yang memang dimakbulkan.
Jadi hari ini tuan-tuan orang ramai masuk. Kan? Kalau kita tengok waktu perempuan orang-orang perempuan diberi ruang untuk ziarah di antara pukul 10 ke atas kan. Kita tengok macam pasar depan. Macam pasar depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuan-tuan, Rasulullah nak istirahat pun tak boleh ya. Kan? Kalau kita anak-anak kita bising, waktu kita nak istirahat, agak apa perasaan kita? Jadi inilah tuan-tuan, kata cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuan-tuan, jangan kita terpengaruh. Kita ni kalau tuan-tuan pergi, orang yang dah ada ilmu, dah belajar, jadi jangan sampai sana kita juga ikut perangai orang-orang Arab kan. Jangan ikut perangai-perangai orang lain kan. Kalau sekiranya kita tak boleh nak masuk dalam Raudhah, memang Allah Ta'ala tak mengizinkan, keluar balik, semayang 2 rakaat, selawat banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk balik. Itu adabnya tuan-tuan. Ini kita duk tolak kan. Yang kita tolak lebih besar daripada kita pula. Dia sigung kita, terduduk pula kita. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah caranya. Kan? Kalau kita nak berjumpa Rasulullah, itulah caranya. Beradab. Waktu memang kita ada waktu kita tak boleh masuk. Yang mungkin memang Allah Ta'ala tak izinkan. Keluar balik, sembahyang 2 rakaat, kan? Munajat dengan Allah. Kan? Ya Allah, aku ni datang jauh-jauh semata-mata nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang daripada jauh semata-mata nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan, insya-Allah Allah Taala akan izinkan kita masuk. Jangan kita jadi seperti mana orang-orang lain tuan-tuan. Orang-orang yang juhalak, dia tak ada ilmu. Kita jangan buat seperti mana mereka. Sebab kita ni dah ada ilmu, beramallah dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan kita untuk duduk. Kadang-kadang kalau dengan izin Allah Ta'ala kita duduk di Raudhah tu, tak ada siapa pun lah. Kadang-kadang kita perlu angkat takbir lagi. Ya Allah, rawah dia. Polis tu suruh kacau dia. Dia suruh kita keluar. Kita baru angkat takbir. Kan? Mana ada semayang dengan takbir je? Ya. Jadi itu kerana Allah Ta'ala tak mengizinkan kita. Dan Rasulullah tidak mahu kita menjadi tetamu dia. Sebab tu jadi gitu. Jadi dengan sebab itu, ada kesempatan diizin oleh Allah Ta'ala jadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat seperti mana yang diajar oleh baginda. Bagaimana para sahabat nak masuk rumah Rasulullah ni beradab, kan? Mereka beradab sungguh. Walaupun kita tengok Sayyidina Ali ni kan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia tidak akan masuk melainkan pak saudara dulu masuk. Kerana pak saudara ni dia lebih kuat daripada menantu, kan? Sebab tu pak saudara masuk dulu, menantu kemudian baru masuk. Kenapa? Beradabnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bila orang dah berkumpul di keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memuji maknanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda bersabda, "Wahai manusia, aku sudah dengar bahawa kalian mengkhawatirkan kematian." Ini di antara wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita cuba ulang-ulang, nanti balik tengoklah wasiat-wasiat Rasulullah ni, kan? Ulang-ulanglah selalu supaya kita ingat kepada saat kematian tuan-tuan. Bahawa dia kata apa? Aku sudah dengar bahawa kalian mengkhawatiri kematian, seolah-olah kalian menolak kematian. Kamu ni terlalu takut sangat, kan? Khawatir sangat mati. Khawatir sangat mati. Dengan sebab tu bila kamu khawatir mati, sakit je, cari obat, belanja beribu-ribu ringgit semata-mata untuk jaga kesihatan supaya hidup umur panjang, kan? Dah tua-tua umur 60, nak jaga kesihatan, jogging, kan? Lepas subuh tak sempat nak salam lagi, dah pergi jogging dah, kan? Tak tempat nak doa, kan? Sebab Rasulullah, ingat tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, semalas-malas manusia, kan? Semalas-malas manusia ni bukan sebab dia tak kerja, tuan-tuan. Rasulullah kata, di atas muka bumi ni, orang yang paling malas lagi ialah orang yang tak mau berdoa kepada Allah Ta'ala.
Orang yang tak mau berdoa. Ini dah sebala malah manusia kat atas muka bumi. Dan sebakhil-bakhil manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebutnya nama Rasulullah di sisi dia, lalu dia tak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang paling bakhil lah. Kerana tak perlu keluar duit pun. Nah, hari ni kalau tuan-tuan kita lepas sembahyang, ada waktu tak mau doa dengan Rasulullah, dengan kepada Allah Taala, inilah maknanya golongan yang paling malas di atas muka bumi. Ya. Ini kita tengok orang lepas sembahyang je cabut. Lepas sembahyang je cabut. Tak ada masa nak doa dengan Allah. Tuan-tuan, tak ada masa nak minta dengan Allah. Allah Ta'ala, tuan-tuan, kalau kita tak minta dengan dia, Allah Ta'ala marah. Kita ni kalau tak minta dengan manusia, manusia suka. Dan kalau kita minta dengan manusia, satu kali ni kita minta, dia bagi. Dua kali dia minta, dia dah kan? Tiga kali, asyik engkau je. Nah. Tapi Allah Ta'ala ni, kau tak minta, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala akan marah. Sehingga Allah Ta'ala kata, orang-orang yang tak mau minta, hamba-hambaku yang tak mau minta kepada aku, ini orang sombong. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala melabelkan kita orang sombong. Kan? Jangan sampai Allah Ta'ala sendiri yang melabelkan kita. Kerana orang yang tak mau minta dengan Allah, ini tanda-tanda kesombongan yang ada pada diri. Tak ke mana tuan-tuan kesombongan kita. Mati juga kita. Kita akan mati. Masuk dalam tanah juga. Sebab tu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu kita kena jaga. Dan apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah kematian Nabi kalian? Rasulullah tanya. Mati ni yang kamu duk takut, yang kamu duk khawatir, agak-agak kamu boleh tahan kematian kalau datang kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bahasa yang paling mudah lah, tuan-tuan. Kan? Kalau aku mati, agak-agak kau boleh tahan kematian tu datang tak? Ni Rasulullah tanya. Bukankah tanda-tanda kematian itu telah maknanya kalian ketahui? Tanda-tanda kematian tu dah kamu ketahui. Sekarang ni aku tengah sakit, dah nazak, kan? Mana tanda-tanda tu? Dah ada uban, kan? Sehingga Fatimah kata apa? Ya Rasulullah, dah ada, sungguhnya rambut kau dah putih ya Rasulullah, kan? Rasulullah ni rambut dengan janggutnya, yang putih tak melebihi daripada 12 yang putih. Kita yang putih, yang hitam 12, yang lain semua putih. Kan? Itu berbeza. Jadi bila Fatimah mengata begitu, lalu Fatimah menangis sampai air mata dia jatuh di atas janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kan? Rasulullah tanya, ya Fatimah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, adatnya kalau orang dah rambut putih, maka maknanya umur dia dah tak lama lagi. Umurnya dah tak lama lagi. Maknanya kita saat nak berpisah dah tak lama lagi, ya Rasulullah. Jadi Fatimah menangis, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah ni sebagai seorang ayah sayang kepada anak, memberikan kegembiraan kepada anak. Wahai Fatimah, jangan menangis. Sesungguhnya engkau adalah daripada ahli keluargaku yang menyusul di belakang aku untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Ni Rasulullah sendiri beritahu. Kan? Bila Rasulullah beritahu macam tu, tersenyum Fatimah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini siapa yang confirmkan kita masuk syurga? Kalau kita hidup dekat atas dunia, kita tak mau buat taat kepada Allah, kita tak mau buat kebaikan kepada Allah, dalam saat-saat kita dah makin berumur pun masih lalai lagi, kan? Masuk masjid, leka lagi dengan handphone, leka lagi dengan WhatsApp, tak mau baca Quran, kan? Tak mau zikrullah, kan? Dan saat-saat tua-tua pun masih lagi berjaga malam. Kalau dulu gusti ya. Kalau orang dulu gusti ya, kan? Sekarang macam-macam lah, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita nak persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala bila kita kembali kepada Allah dengan amalan-amalan kita?
Adakah kita rasa dengan amalan yang kita buat tu dah boleh menjamin kita masuk syurga Allah? Tak belum. Yang kita buat pun belum tentu Allah Ta'ala terima. Nah, belum tentu lagi. Tak ada orang yang beri jaminan seperti Rasulullah memberi jaminan kepada anak dia. Kita tak ada orang jamin kita, tuan-tuan. Tidak ada orang yang dhaman kita, orang yang jamin kita. Tak ada orang. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, renungkan apa yang Rasulullah beritahu kepada kita ni. Tidakkah engkau melihat bahawa tanda-tanda kematian tu? Apakah ada nabi sebelumku yang hidup kekal sehingga aku pun boleh terus hidup kekal di tengah-tengah kalian? Nabi yang paling panjang umur siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun lagi genap 1000. 950 tahun. 50 tahun lagi 1000 tahun pun mati. Hari ni ada orang 1000 tahun. Takkan jumpa, tuan-tuan. Kalau ada orang 100 tahun tu, Allah, hebatlah tu. Kan? Ini golongan spesies yang terpinggir nampak. Kalau ada umur 100 tahun. Ini umurnya 950 tahun, 50 tahun lagi 1000 tahun. Allah, panjangnya umur, Masya Allah. Tapi dalam tempoh 950 tahun berdakwah, hanya 70 orang je yang masuk dalam Islam. Masya Allah. Mana 70 orang nisbah dengan 950 tahun. Mana nisbah? Berapa orang tu dalam tempoh? Punya kerah hati mereka tu. Berapa mana degilnya orang-orang ni didakwah dalam tempoh yang begitu lama. 70 je masuk. Tidak seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah di Mekah, Rasulullah hantar seorang sahabat pergi Madinah. Yang dia ni mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar. Ketika mana Rasulullah hijrah saja di Madinah, bila Allah Taala mengizinkan Rasulullah berhijrah di Madinah, orang yang ada di Madinah yang telah Islam ada 250,000. Bukan Rasulullah pergi, hantar sahabat ya. Ada 250,000 dah beriman. Inilah istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak tengok orang pun orang beriman. Insya-Allah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kemudian Rasulullah menidakkan, makna tidak. Aku akan pergi menemui Tuhanku. Begitu pula dengan kalian nanti. Seperti mana aku ni mati, aku wafat, kamu juga akan menunggu saat sampai gilirannya besok kamu juga akan mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku berpesan kepada kamu agar bersikap baik kepada para sahabat Muhajirin yang pertama. Ini orang-orang golongan yang pertama. Ini pesanan Rasulullah ni lah kepada orang-orang yang hidup pada zaman tu. Tapi dalam masa yang sama kita kena ambil banyak pengajaran juga. Maknanya, tuan-tuan, hidup ni kenalah buat baik dengan orang selalu. Kalau nak jadi orang yang baik di sisi Allah, kena buat baik dengan manusia, kan? Barulah kita ni digelar orang yang baik, kan? Kemudian, dan kepada mereka aku berpesan agar saling berbuat baik di antara satu sama lain, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman. Lalu dibacakan surah no, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Rasulullah bacakan suratul As, kan? Mengingatkan manusia supaya apa? Supaya mereka ni jangan tergolong. Walaupun Allah Ta'ala sebut manusia ni rugi, kan? Tapi jangan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi ni. Kalau tak mau rugi, iaitu orang yang beriman, ni tak rugi, kan? Kalau dia masuk dalam neraka Allah Ta'ala pun, akhirnya dia keluar juga daripada neraka. Maknanya tak rugi lah, kan? Tapi jangan minta macam tu. Kalau macam tu tak apalah, janji masuk syurga. Jangan. Janji masuk syurga, tak apa, kena gendam ke menggendam, okey lah juga masuk syurga. Jangan, tuan-tuan, kan? Kita minta biar jauh daripada neraka Allah Ta'ala, kan? Orang tak tahu azab Allah Ta'ala, api neraka tu, mungkin dia kata, tak apa,
Jangan sekali kita minta jauh, kan? Wa na'udzubika min wa na'u min azabil qabri. Nah, azab kubur. Minan nar, kan? Minta jauh dari api neraka. Kita minta jauh. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Jangan ada dalam perasaan kita ni, tak apa, yang penting aku beriman. Masuk neraka pun tak apa, nanti masuk syurga juga. Jangan. Kan? Kita tidak akan mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita. Kita tak akan mampu. Jadi orang yang berjaya ni ialah orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka sentiasa nasihat menasihati. Sebab tu kita hidup kena nasihat. Anak-anak dinasihatkan, isteri dinasihatkan. Isteri tengok suami kalau sekiranya lari daripada landasannya, dinasihatkan. Kan? Isteri ketika mana mengantar suami di depan muka pintu, nasihatkan suami, abang kerja elok-elok bang, pastikan rezeki yang halal. Tu nasihat. Kita nak keluar rumah, awak jaga rumah, pastikan bahawa terjaga semua, nak harta benda aurat terjaga. Jaga, itu nasihat. Kan? Jangan lupa tanggungjawab kepada anak, jangan lupa tanggungjawab kepada Allah. Nak, tu nasihat, tuan-tuan. Anak kita jauh-jauh. Mana kita nak jumpa jauh-jauh? Hari ini Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita. Tuan-tuan taikkan beberapa patah perkataan. Kan? Assalamualaikum. Kan? Anak, jangan lupa sembahyang dan solat. Dah cukup. Tak perlu cakap, tuan-tuan. Itu dah nasihat dah. Dia duduk jauh daripada kita, kan? Kita tak nampak apa yang dibuat. Tuan-tuan beri nasihat macam tu je. Kan? Jaga diri baik-baik. Itu nasihat. Tuan-tuan buat tak? Tuan-tuan ada anak-anak yang belajar. Tuan-tuan buat tak macam tu? Tiap-tiap hari hantar. Kan? Jangan lupa sembahyang, jangan lupa baca Quran. Tuan-tuan hantar tak? Kan? Yang selalu kita hantar, duit ada tak dia? Ada tak ada? PTPN cukup tak cukup? Kita lebih pentingkan hidup dia, makan tak makan, tuan-tuan. Yang hidup dia dengan akhirat ni kita lupa nak pesan. Sembahyang kita lupa nak pesan. Kan? Itu sebab dia berjaya. Walaupun dia berjaya, tapi kejayaan itu tidak diberkati oleh Allah kerana dia meninggalkan Allah. Kan? Sebab tu pesan yang pertama itu adalah pesan supaya Allah Ta'ala itu letak dalam diri dia dulu. Baru Allah Ta'ala beri kemuliaan. Kan? Yang ni kita pesan, duit cukup duit. Dah top up ke belum? Itu yang kita ingatkan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nasihat penting. Kan? Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ad-dinu nasihah. Agama ni nasihat menasihati. Sebab tu kita kena ambil. Kita ada kawan ramai-ramai tak? Malam ni ada belajar tau. Jangan lupa datang tu nasihat. Dia tak datang, dia datang tak kira lah. Yang pentingnya kita dah beri nasihat. Kita dah ajak. Perkataan kita tu termasuk dalam mana apa? Maknanya bil ma'ruf, iaitu mengajak kepada kebaikan. Dia datang tak datang tu lain kira, tuan-tuan. Sekarang kita telah berdakwah ke mengajak orang bil ma'ruf. Kan? Malam ni ada ni lah. Ada apa ni, maulid lah. Kita datang. Dia datang tak datang, kita telah buat bil ma'ruf. Pahala dah dapat. Jadi tuan-tuan, lazimkan tiap-tiap hari buat baik. Kalau tak boleh, mulakan dalam rumah tangga kita sendiri. Kan? Kita pergi pejabat, duduk di pejabat, hantar mesej pagi-pagi, kan? Orang rumah kita dah baca Quran, dah solat duha, kan? Kalau dia kata dah, walaupun dia tak buat pun, sekurang-kurangnya kita dah beri nasihat. Ada tuan-tuan yang bekerja, kan? Hantar kat orang rumah. Apa ni, ayang dah semayang dah? Tak ada. Dah makan belum? Mencekik dah belum? Dah mencekik. Tu ada tanya, kan? Tu duk tanya. Dah semayang duha? Belum. Tak ada tanya, kan? Tak ada tanya, tuan-tuan. Dah pergi pasau? Itu selalu keluar, kan? Tapi tak pernah kita beri nasihat macam ni. Bil ma'ruf tu tak ada. Jadi tuan-tuan,
Sama ada dia buat, dia tak buat, itu lain cerita. Seorang-orangnya kita telah mengajak bil ma'ruf. Mula besok lazimkan. Kan? Lazimkan. Kita sebagai guru, sebagai apa, ibu, sebagai ayah, anak sebagai seorang anak kepada, tanya khabar. Mak sihat, senang ya? Nak. Ayah sihat, senang ya? Nak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Nak buat pahala ini tuan-tuan cukup mudah, kan? Tinggal kita je, antara kita je nak mau tak mau. Jadi dengan sebab tu fahami betul-betul surah Al-Asr ini supaya kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey. Setelah membaca surah tersebut sampai selesai, baginda bersabda, sambung Rasulullah berikan tausiah lagi. Segala sesuatu berlaku sesuai dengan izin Allah. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, dia sesuai dengan izin Allah. Bukan secara kebetulan. Orang kata, malam ni apa? Kita kata, ada malam ni entah. Aku kebetulan nak pergi depan. Bukan kebetulan tuan-tuan. Itu bukan kebetulan. Kita ada tu bukan kebetulan tu. Maknanya kalau kita kata kita ada itu kebetulan, seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu lah. Nak? Aku ni singgah sini sekejap, kebetulan nak pergi sana. Bukan kebetulan. Semuanya telah atas dengan izin, sesuai dengan keizinan Allah. Kan? Semuanya atas keizinan Allah. Ada orang yang lalu ni 4 kali lalu, dia tak nampak kat sini. Malam tadi ada belajar, aku tak nampak masjid dah. Tu memang. Dan dia lalu pulang balik, dia boleh pergi kat restoran depan, dia balik-balik, dia pergi kedai Daud, dia balik-balik, dia tak singgah pun, kerana tidak ada keizinan Allah Ta'ala untuk dia masuk dalam ni. Adakah itu kebetulan? Itu bukan kebetulan, memang Allah Ta'ala tak izinkan, kan? Allah Ta'ala tak mengizinkan dia, kerana Allah Ta'ala tidak memberi kepada apa? Sebab tu Allah Ta'ala tidak memberi kepada dia, maknanya taufik. Apa maksud taufik? Iaitu sesuatu untuk buat kebaikan. Allah Ta'ala tak izinkan dia untuk buat baik. Walaupun dia lalu pusing ni, dia round ni, dia tawaf ni masjid ni 7 kali, Allah Ta'ala tak izin. Kata Allah Ta'ala, aku tak izinkan. Tak izin, dia pergi tempat lain, dia sampai. Jadi tuan-tuan, ini bukan kebetulan, kan? Kena sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Janganlah kalian tergesa-gesa menyelesaikan sesuatu persoalan, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mempercepatkan sesuatu bukan kerana desakan seseorang. Pun itu kita kena faham tak? Hari ni kalau boleh aku nak selesaikan semua kerja ni, kita pun selesaikan, kan? Jadi kita anggap tergesa-gesa kita dalam buat perkara tu kerana maknanya atas makna desakan. Seolah-olah bahawa apa? Mempercepatkan bukan kerana desakan seorang. Allah Ta'ala, dia cepat ke dia lambat ke, benda tu yang kita buat semuanya telah termaktub di dalam dalam suratan hidup kita, kan? Semua dah termaktub tuan-tuan. Yang kita nak cepatkan, yang kita nak lambatkan, semua dah termaktub dah. Bukan benda tu atas desakan. Tak. Kan? Kalau orangnya mati 60 tahun, umur dia 60 tahun, maka dalam qada suratan Allah Ta'ala 40 tahun dia meninggal dunia dengan sebab dia berlumba di jalan raya. Adakah 40 tahun tu Allah Ta'ala tak mengetahui? Dah, Allah Ta'ala tahu dah. Dia kalau tak berlumba, umur dia 60, mati. Tapi dengan sebab umur dia berlumba tadi, mati 40. Adakah dengan sebab 40 tu Allah Ta'ala tak tahu? Tahu, semua dalam suratan Allah. Kerana kematian tu qadanya digantungkan oleh Allah Ta'ala. Digantungkan. Dengan sebab dia buat ni, tu bab mati dia cepat. Dengan dia sebab ni, dia isap rokok, mati dia cepat. Kan? Dia gitu. Kalau dia tak isap rokok, mati dia 60. Tapi kalau dia isap rokok, mati. Tambah pula isap vape, cepat lagi mati. Gitu. Faham tu maksud dia? Kerana qada itu digantungkan oleh Allah Ta'ala.
yang 60 ke 40 ke, semuanya di dalam qada Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kena faham kan. Tu belajar dalam bab qada dan qadar kan. Kan. Kita ni kan ada qada muallaq, dia ada qada mubram kan. Tu dalam bab tauhid. Cuba tengok dalam bab tauhid, dalam bab qada kan. Kemudian barang siapa berusaha mengalahkan Allah, ia pasti akan dikalahkannya. Dan barang siapa cuba menipu Allah, nescaya dia akan membalas tipuannya. Adakah kalian berpaling dengan berbuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim dengan keluarga? Orang yang menipu Allah, buat perancangan nak menipu Allah, maka tak akan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ingat tuan-tuan, dia merancang tipu daya, Allah Ta'ala punya tipu daya itu lebih hebat kan. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi dengan sebab itu ingatlah tuan-tuan, hidup dekat atas muka bumi ni kan, jangan sekali-kali menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat kan. Jadilah orang-orang yang baik di atas muka bumi ni. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita. Nanti kita akan sambung lagi bicara kita insya-Allah. Kita berhenti tawakuf dulu untuk beberapa minggu. Nanti kita akan sambung selepas daripada 23 hari bulan insya-Allah. Mudah-mudahan memohon doa daripada tuan-tuan supaya selamat dalam perjalanan untuk menunaikan umrah yang beberapa sahabat kiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka nafi'a wa rizqan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillah. Ustaz Syafiq.